亲爱的姐妹们，平安！感谢主，我们又再一次见面。我们来用一首诗歌来开始我们的敬拜。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita berjumpa lagi di sini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuji Tuhan. Buku edisi yang ketiga, nomor 3, 第3本就是新的诗歌本第3首，我们进入神的殿。我们的心也是神的殿。让我们聚集在一起，在网上聚会，因为神是无所不在的，无论在哪里，神都与我们同在。我们聚集，我们敬拜主。Buku edisi yang ketiga, nomor 3, kita nyanyi di dalam rumah Tuhan. Kita berkumpul memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan Alkitab berkata, hati kita juga adalah bait suci, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Diam, mati. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mohon Tuhan Engkau berikan kami ketenangan hati dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang penuh dengan mau bersandar kepada Tuhan untuk
boleh mendengar dan mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. 叫我们能够专诚的聆听你的话，实践你的话。 Pakailah kedua hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. 求你使用2位你的仆人，能够成为流通的管子， Dan kami bersama-sama Tuhan boleh diberkati. 我们大家都能够得到你的祝福。 Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. 祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu kehadiran Allah. 今天我们要思想一个题目，就是上帝的同在，上帝的临在。 Saya ambil dari firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang ke-10. 我们来看以赛亚书第41章第10节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。 Bagian firman Tuhan ini disampaikan kepada umat Israel. 这个话是神对以色列人说的， Dan tentu juga untuk kita di zaman sekarang ini. 当然也是对今天的我们说的。 Pada saat firman Tuhan ini datang kepada orang Israel, mereka sedang mengalami masa pembuangan di Babel. 当神的话临到他们的时候呢，他们将要被掳到巴比伦， Karena dosa-dosa pemberontakan mereka kepada Allah, 因为他们向神犯罪， karena mereka tidak taat kepada Allah dan menyembah kepada berhala-berhala, 他们不顺服神，敬拜偶像。 sehingga Allah mengizinkan mereka ditawan oleh Babel dan mereka dibawa sebagai budak ke negara tersebut. 以至于呢，上帝决定要把他们带到被掳到巴比伦去。 Bertahun-tahun mereka ada di sana. 他们在巴比伦多年， Mungkin hati mereka pada saat itu ada satu kerinduan akan Allah. 那个时候他们将会对上帝有一个思念的心， Karena mereka mungkin sudah mulai sadar bagaimana kehidupan orang yang meninggalkan Allah. 他们将要发现，他们将要体验到一个离开神的人的感觉是怎么样。 Dari masa-masa jaya mereka ketika mereka hidup di dalam Allah. 他们会想到以前顺服神的时候，他们是多么的兴旺。 Sekarang mereka menjadi budak dan ditawan di negara asing yang tanpa Allah. 以后他们要被掳到外邦， Negara asing yang tidak kenal akan Allah. 就是不认识神的外邦。 Tapi satu hal dari firman Tuhan kita bisa melihat 但是神的话给我们看见， bahwa Allah tetap mengasihi mereka. 上帝仍然爱他的百姓， Allah tidak pernah meninggalkan mereka. 上帝从来不离开他们。 Sekalipun mereka ada di negara pembuangan, 纵然他们以后要被掳到巴比伦， Allah tetap ada bersama dengan mereka. 神仍然与他们同在。 Sekalipun mereka menjadi budak, hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam kesepian karena jauh dari bangsanya dan juga baik Allah. 虽然他们将来要离开自己的家园，在一个外邦的地方过一个很艰苦的生活， Allah hadir melalui Nabi Yesaya. 上帝要借着他的仆人，与他们同在。 Allah meminta umatnya untuk tetap setia dan percaya akan janji Allah. 上帝要叫他的百姓仍然效忠于他，忠心于他，信靠他。 Bahwa Allah hadir untuk menyertai mereka, menolong mereka. 上帝要在他们中间与他们同在。 Dan kita melihat dari bagian firman Tuhan ini yang kita baca, 我们从所读的经文看见， poin yang pertama yaitu ketika Allah mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. 当上帝说不要害怕，因为我与你们同在。 Ketika saya merenungkan bagian ini, 当我思想这一件事的时候， saya membayangkan gitu ya, ada seorang anak atau saya ya yang sedang ketakutan 我就想象有一个小孩子在恐惧当中， di dalam satu tempat yang gelap. 可能是在一个黑暗的地方， Lalu
papa saya atau papa anak tersebut, dia mengatakan, jangan takut. 然后小孩的爸爸对他说：“不要怕， Sebab papa ada di sini bersamamu. 因为爸爸在这里与你同在。” Di sini kita melihat firman Tuhan menggambarkan bahwa Allah seperti bapa atau teman gitu ya. 圣经描述我们的神就像我们的父，像我们的朋友， Seorang bapa yang begitu memperhatikan anaknya. 一个很关心他孩子的一个父亲。 Ya, memperhatikan bukan hanya lihat gitu ya, 关心不是单单看， tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. 是很真诚的关心， Karena dia adalah Allah. 因为他是神。 Mata Tuhan ada di segala tempat. 神的眼睛无处不在， Itu Amsal 15 ayat 3 mengatakan. 这是箴言书15章第3节。 Jadi setiap hal yang terjadi kepada umatnya, 每一天都发生在他子民的身上。 mungkin pada waktu mereka dianiaya, 当他们被压迫的时候， mungkin pada waktu mereka kesulitan di dalam kehidupan mereka. 当他们生活艰苦的时候， Apalagi pada waktu itu umat Israel mereka menjadi budak. 尤其是当他的百姓要沦落为奴隶的时候， Yang namanya budak itu nggak ada kebebasan. 奴隶没有自由， Kadang mereka mendapat tuan yang begitu jahat. 因为他们有凶恶的主人， Mereka mau dicambuk ke, mereka mau dijual lagi ke, mereka mau dijahatin dimanapun mereka nggak bisa apa-apa. 主人可以鞭打他们，可以对他们做任何的事情。 Mungkin pada waktu mereka mendapat tuan yang lumayan baik gitu ya. 假如他们得到好的主人， Tapi status mereka juga tetap budak dan tidak ada kebebasan. 然而他们的身份仍然是一个奴隶，没有自由。 Pasti banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka yang begitu sulit. 一定是他们的生活很艰难， Tapi Allah memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. 然而神诚心的关心他们。 Dan Allah bukan hanya memperhatikan karena mata Allah ada di segala tempat gitu ya, segala kejadian Allah tahu gitu ya. Tapi Allah juga sangat mempedulikan mereka. 神不但是关心他们、看他们，而且神也很关怀他们。 Allah tidak acuh tak acuh. 上帝不会袖手旁观， Karena apa? 为什么呢？ Karena Allah peduli pada mereka sekalipun mereka tadinya sudah berdosa dan mereka memberontak kepada Dia. 因为神爱他们，纵然他们曾经犯罪，厉害神， Allah peduli akan segala keadaan mereka. 上帝眷顾他们， Allah tahu keadaan mereka. 上帝知道他们的情形， Dan Allah juga begitu mengenal isi hati mereka. 上帝也知道人心所想的。 Karena Allah adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang sangat berempati. 因为上帝非常同情他的子民， Allah tahu segala kesusahan mereka. 神知道人一切的状况。 Pada waktu mereka takut, 当他们惧怕的时候， sepertinya mereka tidak ada pengharapan lagi untuk kembali ke negaranya. 好像他们没有盼望能够回到自己的家园， Takut akan masa depan mereka. 害怕他们的前途， Sedih akan keadaan mereka sekarang 为 yang 着他 menjadi 们 budak. 现今的情形而伤心。 Allah sangat mengerti. 上帝知道， Allah tahu apa yang mereka alami. 上帝晓得他们的经历， Sekalipun itu ada di dalam hati mereka yang terdalam. 虽然这是深藏在他百姓苦难的心灵里面， Sekalipun mungkin kehidupan kita begitu susah, kadang kita nggak mengerti kesedihan kita yang terdalam. 纵然有的时候我们自己也不会真正明白我们最内心的深处， Tapi Allah tahu isi hati kita. 可是神知道， Dan Dialah yang akan menghibur dan menguatkan kita. 他要安慰我们。 Mungkin orang-orang lain gitu yang ngomong, aduh jangan sedih lah ini itu, mungkin tidak terlalu masuk gitu ya. 可能有人安慰我们，叫我们不要伤心，但是可能我们不会听在心中。 Tapi ketika Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan itu kepada kita, 然而，当神的圣灵给我们安慰的时候， bisa melalui firman Tuhan, 借着他的话语， bisa melalui puji-pujian, 借着诗歌， bisa melalui kata-kata orang-orang di sekeliling 借 kita, 着我们周围的人，
神就是用这些来坚固我们。 Kemudian Allah bukan hanya mengenal isi hati kita, tetapi Dia juga Allah yang memberikan satu jaminan, 上帝不但了解我们的心意，他也给我们保障， yaitu untuk selalu menyertai kita. 就是始终与我们同在。 Jangan takut sebab aku menyertai engkau. 不要怕，因为我与你同在。 Ini adalah satu jaminan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. 这是神给他百姓的一个保障。 Kalau mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin suami kita, atau mungkin anak-anak kita, cucu kita, ketika mereka mengatakan, aku akan selalu bersama dengan kita. 当我们周围的人，可能是我们的孩子、我们的亲人，告诉我们说“我常与你同在”的时候， Mungkin kata-kata itu tidak bisa dipenuhi dengan baik begitu ya. 虽然他们这样说，可是他们并不一定能够真正的、完全的实行。 Tetapi ketika Allah memberikan jaminan itu kepada kita, 然而，当神给我们保障的时候， bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, 他没有离开我们， bahwa Dia akan selalu menyertai setiap langkah hidup kita, 他常与我们同在， maka itu adalah ya dan amin. 这个就不同了，这个就是阿门。 Karena Allah bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. 因为神说了，他要负责。 Ketika Dia mengatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau, maka ini merupakan satu tanggung jawab yang akan Allah jalani. 当他说你不要惧怕，不要惊慌，这就是他对我们要负的责任。 Karena Dia adalah Allah yang akan memegang janji-janjinya. 因为他是守约的神。 Maka ketika Dia katakan kepada kita jangan takut, 当他对我们说不要惊慌， aku akan menyertai engkau. 我与你同在。 Sekalipun hidupmu begitu susah, 纵然你的生活很艰苦， sekalipun kamu banyak pergumulan, 纵然你有很多生活中的挣扎， aku akan hadir bersama dengan engkau. 我与你同在。 Aku akan menguatkan engkau. 我要坚固 Aku 你， akan menghibur engkau. 安慰 Aku 你， akan menolong engkau. 帮助你， Maka itu akan pasti terjadi. 这一定会实现。 Kemudian hal yang kedua yang kita lihat di sini yang dikatakan, 第二，我们看见 ketika dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 在这里告诉我们说，你不要惊慌，不要疑惑，因为我是你的神。 Kalau yang pertama jangan takut sebab aku menyertai engkau lebih menggambarkan kehadiran Allah sebagai Bapa dan teman yang akan selalu mendampingi. 第一个说不要害怕，就是说神好像我们的父一样保护我们。 Tapi hal yang kedua di sini tekankan adalah Dia adalah sebagai Allahmu. 第二说，上帝说不要惊慌，就表示说他就是我们的神。 Ya, kadang masalah kesulitan datang silih berganti, 有时候这个患难一而再、再而三的临到我们， dapat membuat kita bimbang. 叫我们疑惑。 Tetapi dalam kebimbangan Allah mengatakan kepadanya, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu loh. 但是当我们疑惑、惊慌的时候，上帝说：“你不要疑惑，不要惊慌，因为我是你的神。” Apalagi di zaman pandemi ini gitu ya. 特别是在这个 pandemic COVID 的时候， Sekarang sepertinya melandai, menurun gitu ya. 我们看见最近这个病毒下降， Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana gitu ya. 但是以后怎么样呢？我们都不知道。 Sekarang di berita dikatakan ada satu yang virus baru ya dari COVID juga gitu ya, namanya MU gitu. 现在又有另外新的病毒出现了。 Katanya penularannya begitu cepat, semoga nggak masuk Indonesia gitu ya. 那是在外面，它的传染力非常快，但愿不要进到我们印尼。 Kadang kita bisa bimbang, kita bisa khawatir apa sih yang akan terjadi gitu ya. 很多时候我们会惊慌疑惑，到底还有什么事呢？ Karena kita juga lihat di depan mata kita sendiri ya, banyak orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi pergi mendadak ya karena pandemi ini. 我们惊慌，因为我们看见事实很多，我们所亲近的人就是这样离开我们。 Beberapa waktu yang lalu kami satu keluarga pun penuh dengan ketegangan gitu ya. 前一阵子我们全家都很惊恐， Karena keluarga adik saya yang paling kecil di Pontianak itu seluruh keluarga kena 5 orang gitu.
因为我的在西家的弟弟全家都染到病毒。 Puji Tuhan mama saya yang satu rumah tidak kena. 感谢上帝，我妈妈的一家都没有染到。 Karena adik saya yang paling kecil itu dia kena itu cukup parah gitu ya. 因为我小弟弟得到的病毒相当严重， Dan kena paru-paru. 已经弄到他的肺， Dan sampai dia sesak napas 以至于他的呼吸困 dan 难。 belum bisa dapat rumah sakit. 那时候医院还没有病房。 Sampai dia cerita sampai dia bersujud-sujud di hadapan Allah karena dia merasa dia sudah tidak bisa bernafas. 他呢，甚至跪在神的面前，因为他觉得他不能够呼吸。 Puji Tuhan akhirnya dia antri lama rumah sakit ya, dia pakai oksigen yang kecil gitu ya buat bantu dia. 感谢神，一方面在等候这个医院的病房，一方面他能够得到小童的这个氧气。 Akhirnya dia tunggu, dia antri dari pagi sampai malam baru bisa masuk. 从早排队到晚上，终于得到病房。 Puji Tuhan, dia dirawat berhari-hari, akhirnya dia pulih. 感谢主，好多天在医院他得到医治。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 我们不知道前面有什么事发生， Kadang kita bisa bimbang, bisa ragu. 有时候我们会疑惑，会惊慌。 Ada satu keluarga di gereja tempat saya melayani sekarang. 在我服侍的教会有一个家庭， Dia buka toko, dia karena pandemi sepi gitu ya. 他开店，但是因为这个瘟疫，这个店里买的人很近， Dia harus bayar uang kontrak gitu. 他要还这个租金。 Pergumulannya luar biasa. Tapi dia luar biasa, dia seorang yang bersandar kepada Tuhan. 生活困难，但是他很了不起，他是信靠神的人。 Dalam keadaan yang begini, tahu-tahu rumah kontrakannya yang penuh dengan barang-barang jualannya kebakaran. 在这样的情形之下呢，他住的地方里面所藏的货物都火烧了。 Kebakarannya luar biasa, dia tinggal di loteng gitu ya. 他是住在楼上， Dan dia kok lampunya mati gitu. 突然间熄电， Terus dia lihat di depan gitu ya, kok semua nyala, dia mati gitu. 他看前面的都很亮。 Dan luar biasa satu hal, 有一件很特别的事， dia sadar kok panas gitu, dia lihat kebakaran. 他突然间醒，为什么很热呢？哦，原来是火 Anaknya 烧。 empat, di bawah dia nggak mungkin bisa turun karena sudah hangus semua. Dia punya anak 4, satu istri, anaknya 4 gitu ya. 他有4个孩子， Terjebak di atas. 4个孩子都在楼上。 Dan satu hal itu luar biasa pas bulan puasa gitu ya. 那时候是在禁食的节期， Dan di luar banyak orang, dia teriak-teriak minta tolong. 前面那个人他就喊叫， Nggak bisa turun dari tangga. Dia hanya punya satu jendela gitu ya yang bisa keluar. 所以呢，没有人能够帮助他。楼上有一个窗户， Tapi nggak ada tangga. 但是呢有梯子。 Puji Tuhan ada orang yang nggak jauh dari situ. Dia kayaknya tukang pasang-pasang listrik atau apa gitu ya. Ada tangga tinggi gitu. 感谢上帝，他的邻居有一个好像是装修这个电流的这个电线，所以他就把这个梯子借给那个人。 Lalu mereka pakai tangga itu untuk menolong anak-anak turun dulu baru orang tua. 所以呢，就先把4个孩子叫他们从梯子下来，然后就爸爸妈妈。 Lalu mereka tidak punya apa-apa lagi, semua hangus. 他们什么也没有，全部都烧光了。 Jadi mereka berenam gitu ya. Akhirnya dipinjemin pastori yang ada di Swiss Hotel, mereka tinggal di sana. 所以这个4个孩子，2夫妇6个人呢，没有地方住，所以暂时就住在牧师楼。 Udah tinggal situ nggak lama, kira-kira belum berapa minggu gitu ya. Tahu-tahu satu keluarga kena COVID gitu. 住在那边呢，住在牧师楼几个礼拜之后呢，全家都得到病毒。 Sampai anak saya bilang begini gitu ya, anak saya kecil si Biden bilang gini. 我的小女儿就说， Karena anaknya ada teman satu sekolah minggu ya. 因为那个夫妇的孩子也是我的孩子的
Mama kasihan dia, kayak orang udah jatuh ketimpa tangga ya katanya. 我小女儿对我会说，她说这么可怜，好像好比一个人跌倒了又被梯子压倒。 Begitu sulit keadaannya. 她的状况是那样的艰苦， Tetapi mereka satu keluarga itu luar biasa ya, mereka terus bersandar kepada Allah. 但是这个家庭呢，全家很了不起，他们继续的仰望主。 Dan Tuhan luar biasa juga buka jalan bagi mereka. 上帝也了不起，为他们开路。 Akhirnya pemilik rumah itu mau bangun itu rumah kembali dan dia bisa tinggal lagi di sana. 他租的房子的这个房东啊，愿意替他们修理，然后他们可以再进去住。 Kehadiran Allah nyata bagi orang yang benar-benar hidup bersandar kepada Allah. 神的同在是那样的明显，对于那些信靠他的人。 Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. 不要惊慌，因为我是你的上帝。 Di sini menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kuasa. 这里强调上帝是满有权柄、权力的上帝。 Awal ditekankan penyertaan Tuhan, tetapi di sini menekankan Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. 圣经不但告诉我们说他与我们同在，这位与我们同在的神也是蛮有能力的主。 Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. 他就是创造天地万物、宇宙的神。 Dia juga adalah Allah yang menopang seluruh dunia ini. 他也是用他全能的手托住这个世界。 Dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. 他蛮有能力，能够帮助我们， Di dalam segala keadaan kita. 在任何的情况。 Mungkin orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, mereka katakan mau menolong kita. 可能我们的父母、我们的兄弟姐妹说要帮助我们， Kadang mereka pengen tetapi tidak ada kemampuan. 有的时候他们实在愿意帮助，但是无能为力。 Tetapi Allah berbeda. 但是上帝就不是那样， Allah mau tapi Allah juga berkuasa untuk melakukannya. 神愿意帮助，神也能够帮助。 Allah yang demikian yang berkata kepada kita jangan bimbang. 像这位的神对我们说不要惊慌， Dia siap menolong kita dan Dia mampu untuk menolong kita. 他准备帮助我们，他也有能力帮助。 Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setianya. 他也是蛮有慈爱、信实的主。 Bukan hanya penuh kasih setia tetapi kasih setianya tidak pernah berubah. 他不但是慈爱的主，他的慈爱也永不改变。 Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. 从以前到现在，一直到将来。 Pada waktu Allah menolong umat Israel di Mesir. 当神拯救以色列人在埃及的时候， Dan kuasanya begitu nyata. 他的能力是那么样的明显。 Pada waktu Allah akan menolong umat Israel di Babel. 当神在巴比伦拯救以色列人的时候， Kasih setianya tetap sama. 他的慈爱仍然不改变。 Dan kita melihat bahwa Allah yang demikian yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. 这一位我们能够依靠的神， Kasih manusia terus berubah. 人的爱是改变。 Mungkin pada waktu muda kita punya suami begitu mengasihi kita, mungkin waktu kita tua sudah tidak ada kasih yang seperti dulu. 可能有一些丈夫年轻新婚的时候很爱妻子，但是以后呢就改变了。 Mungkin waktu anak-anak masih bersama dengan kita, mereka begitu dekat dengan kita. 可能孩子还小的时候是跟我们非常的接近， Tapi ketika mereka keluar, apalagi sudah berumah tangga, kasih mereka sudah mulai menurun. 可是当他们长大，特别是他们成家立业的时候，他们对我们的爱可能也改变， Perhatian mereka pun sudah tidak seperti dulu. 他们对我们的关心不像以前。 Tetapi Allah tidak demikian. 可是上帝不是那 Dia 样， mengasihi kita dan kasihnya tidak pernah 他 berubah. 爱我们，他的爱永不改变， Kasih yang bisa kita andalkan. 是我们能够依靠的慈爱。 Sebagai Allah, Dia pun selalu hadir karena Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 这一位神不受时间、空间的限制， Allah hadir pada zaman dahulu dan Dia juga hadir pada zaman sekarang dan hadir di zaman yang akan datang. 上帝从前与我们同在，现在将来仍然与我们同在。 Dan kita melihat ada satu hal yang kita lihat, Dia adalah Allah kita.
他就是我们的神， Allah yang bisa kita andalkan. 是我们可以依靠的 Dia 神。 gunung batuku yang tidak akan tergoyahkan. 他是我们的眼，是我们的山寨，永不动摇。 Oleh sebab itu, kita sungguh bersuka cita kita memiliki Allah yang demikian. 有这样的一位神，我们应当欢喜快乐。 Kehadiran Allah untuk menyertai kita, menolong kita, meneguhkan kita, dan memegang kita dengan tangan kanannya. 他的同在坚固我们， Dan dikatakan dia akan memberikan kemenangan kepada kita. 他要给我们得胜。 Kemenangan bukan berarti kita akan bebas dari segala masalah dan kesulitan. 得胜并不表示说我们没有困难。 Dan pada waktu Allah menjadikan hal ini kepada umat Israel, 当神这样应许以色列人的时候， pada waktu itu bukan berarti mereka langsung dia bisa bebas keluar dari Babel dan kembali ke negaranya. 当神这样说的时候，不是说他们就马上脱离了这个困难。 Tetapi kita melihat seperti juga yang ditulis oleh pemazmur di dalam Mazmur 5 ayat 11 katakan demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. 正如诗篇第5篇第11节说呢，依靠你的人要欢呼，要永远的欢喜。 Saudara, ketika kita dikatakan kita diberikan kemenangan, 当上帝说要给我们安定安宁的时 bukan 候， berarti kita lepas dari segala kesulitan. 不是说我们就没有困难了， Tetapi di dalam kesulitan itu, 但是在困难里面， kita akan menang karena kita menghadapi semua masalah kesulitan tersebut. Kita bisa lewati bersama dengan Allah. 在困难里面我们能够得胜，因为我们依靠神。 Dan ketika kita berlindung kepada Dia, 当我们隐藏在神里面的时 biar 候， ada kesulitan masalah yang mungkin silih berganti, 纵然有许多的困难不断的来到， tetapi hati kita masih tetap bisa bersuka cita, 但是我们的心仍然能够喜乐， masih bisa bersorak-sorai. 还能够欢呼。 Ini yang saya saksikan dari keluarga yang pernah mengalami kesulitan itu, yang anakku bilang udah jatuh ketimpa tangga. 这个就是我刚才讲的信息的这个一个事实，一个例子，就是我的孩子说那个人跌倒了，又被梯子压倒。 Umat Israel dan juga kita di zaman ini 以色列人，当日的以色列人和今天的我们， telah diberikan janji bahwa Allah akan terus hadir untuk menyertai kita, 蒙受神的应许，就是他与我们同在， untuk menolong kita, 要帮助我们， meneguhkan kita agar kita tidak jatuh, 坚固我们，叫我们不至于跌倒。 memegang tangan kita, 他扶着我们的手， dan berikan kita kemenangan ketika menghadapi segala pergumulan hidup kita. 让我们在面对许多生活上的重担的时候可以得胜。 Bagaimana seharusnya sikap kita? 我们的态度应该如何？ Kita melihat yang pertama ya, respon kita. Yang pertama adalah 我们的反应，第一个应该是 sungguh-sungguh percaya dan terus memegang tangannya. 真正的心靠主，让主牵我们的手。 Kita tidak bisa katakan juga bahwa kalau saya punya masalah ya pasti saya ketawa hahaha itu orang gila. Ya. 当然，我们在有苦难的时候，一定不能够嘻嘻哈哈的。 Pasti kita juga bisa tertekan. 我们当然会觉得有压力。 Nah, seperti pemazmur ya, sekarang kami baca di gereja kami sedang baca Mazmur gitu. 正如诗篇所说的， Saya melihat ya pemazmur itu luar biasa ya. Dia mengeluh, dia dengan terus terang mengeluh kepada Tuhan keadaannya gitu ya. 有一些写诗的人，诗篇里面的，他常常向神哀高哀求， Hatinya tertekan, 他觉得有压力， penuh gundah gulana. 心中烦躁。 Nah, itu semua bisa terjadi kepada kita. 这一切我们也都经历了。 Tetapi satu hal, 但是有一件事， saya juga belajar dari pemazmur bahwa di dalam tertekannya itu, di dalam kesulitannya itu, dia selalu mengatakan dia melihat Allah yang memegang tangannya. 我向诗篇的作者学习，就是在苦难中，他仍然踩着神的手。 Dia percaya penuh kepada Allah yang akan menolongnya. 写诗的人深深相信上帝要帮助他。 Dan akhirnya dia katakan, biarlah hatiku bersorak-sorai.
结果这个写诗的人说：“让我的心欢呼。” Ada tekanan, 有压力， tetapi ada iman. 但是有信心； Ada tekanan, 有压力， tetapi ada pengharapan. 但是有盼望； Ada tekanan, 有压力， tetapi tetap bersandar kepada Tuhan. 仍然依靠神。 Dan akhirnya tetap pada sukacita, damai sejahtera. 结果他就经历了平安、喜乐， Bahkan hatinya bisa bersorak-sorai memuji Allah. 甚至于他的心能够欢呼，能够赞美上帝。 Di dalam Mazmur 56 ayat 11 dikatakan, 诗篇56篇第11节， kepada Allah aku percaya, 我信靠神， aku tidak takut. 我不惧怕。 Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 人能够把我怎么样呢？ Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia melarikan diri dari Saul dan ditangkap orang Filistin di Gat. 这是大卫在逃避扫罗的时候所写的诗篇。 Siapa yang bisa manusia bisa lakukan kepada aku? Manusia dilakukan manusia terhadap aku. 人能够把我怎么样呢？ Artinya bahwa di dalam segala kesulitan, apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia, oleh penyakit terhadap aku? 就是说，在苦难中，人能够做什么事在我身上呢？ Paling kita susah, 顶多我们困难的时候， ya paling jauh-jauhnya paling kita meninggalkan dunia ini. 我们离开这个世界， Tapi diri kita ada di tangan Allah. 纵然我们离开世界，但是我们的灵魂在神的手中。 Apa yang perlu kita takutkan? 我们还惧怕什么呢？ Kita punya Allah yang luar biasa. 我们有一个很了不起的神， Allah yang penuh kasih. 蛮有慈爱的神， Allah yang dapat menolong kita. 帮助我们的神。 Oleh sebab itu, biarlah kita sungguh-sungguh percaya dan terus memegang tangannya. 为这个缘故，让我们始终让神的手来财富牵着我们。 Kemudian yang kedua, 第二， selain sungguh-sungguh percaya, yaitu kita tetap berharap kepadanya. 我们的态度除了诚信的相信，第二要继续的依靠他。 Ayub 13 ayat 15, Ayub menulis demikian. Meskipun ia membunuh aku akan menaruh harapan di dalam dia. 约伯记第13章第15节，约伯说：“纵然他杀我，我还是要信靠他。” Kita lihat sekalipun susah sampai harus meninggalkan dunia ini, 约伯说：“纵然我必须离开这个世界。” Ayub katakan aku tetap berharap di dalam dia. 约伯说：“我仍然要仰望上帝。” Dan kita melihat ya akhir daripada hidup Ayub luar biasa ya, Tuhan balikkan segala keadaan yang sulit menjadi yang berbahagia. 我们看约伯的结局是很喜乐的，从极大的苦难中，上帝把他翻转成为一个喜乐的圣人。 Dan pengharapan daripada Ayub, sekalipun mungkin pada waktu itu dia tidak sembuh ya, anak-anaknya tidak hidup lagi, maksudnya anak-anaknya tidak ada lagi, atau harta bendanya tidak ada lagi, dia tetap mau berharap kepada Allah. 约伯的儿女虽然都死了，财产都完蛋了，他自己也生病，但是他仍然仰望神。 Biarlah kita juga boleh belajar dengan demikian. 让我们能够效法。 Ketika Allah mengatakan kepada kita jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. 当神对我们说：“不要惊慌，因为我是你的上帝。” Maka biarlah kita terus menaruh harapan di dalam Dia. 让我们不断的继续的仰望他， Sesulit apapun hidup kita. 无论生活怎么样的艰难。 Yang ketiga, 第三， biarlah kita terus memandang kepadanya. 让我们继续仰望他。 Mazmur 16 ayat 8 katakan, 诗篇16篇第8节， aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 我仰望主，因为他在我右边，我就不至于动摇。 Bagaimana kita tidak goyah, yaitu kita memandang kepada Dia. 我们怎么样才能够不动摇呢？就是要仰望他，看着他。 Ibu-ibu, kalau kita memandang kehidupan kita yang ada sekarang, 假如我们看现在我们的情形， kita akan bimbang, kita akan ragu, kita akan takut, khawatir, 我们惧怕、担心、疑惑， kita akan menjadi goyah. 我们就动摇了。 Tapi kalau kita memandang kepada Allah, 但是假如我们仰望主， Dia yang penuh kuasa untuk menolong kita,
他蛮有全能，能够帮助我们。 Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita. 他始终在我们的生命里面与我们同在。 Dia tahu keadaan kita, apa yang terjadi pada kita. 他知道我们的状况，我们的处境。 Dia peduli kepada kita. 他关心我们。 Dia mengerti segala isi hati dan kesusahan 他 kita. 了解明白我们的心思意念。 Dia yang telah menjamin hidup kita. 他向我们保证。 Dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. 他在我们的生命里面，他负责任。 Maka masalah sebesar apapun kita tidak takut. 所以，不论这么大的困难，我们不需要惊慌， Karena kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada segala masalah kesulitan kita. 因为我们的神超过我们的困难。 Oleh sebab itu biar kita terus memandang kepada Dia. 为此，让我们继续的仰望主， Bukan memandang segala kesulitan kita. 不是看我们的困难。 Kalau memandang kesulitan kita, kita akan seperti katak dalam tempurung gitu ya. 假如我们一直看我们周围的困难，我们就会好像井底网， Hanya lihat yang susah-susah gitu ya. 一直看周围的困难， Makin susah, makin terpuruk kita. 就越来越困难，走不出去了。 Nanti sakit mang, nanti sakit pusing kepala, stres gitu, nggak bisa tidur dan sebagainya. 以后呢，我们就会胃痛啊，我们就会失眠了， Tidak ada kebahagiaan. 没有喜乐。 Kalau kita memandang kepada Allah, 我们如果看我们的神， maka segala masalah kita itu nggak ada apa-apanya. 我们一切的困难就变得没有意义了， Dan kita bisa bebas. 我们能够得到释放。 Jadi kita bisa hidup dengan tenang walaupun kesulitan itu nggak lewat. 纵然在困难当中，我们还是有平安。 Tapi Allah kita luar biasa. 我们的上帝了不起， Tidak selamanya Dia membiarkan kita di dalam kesulitan itu. 他不是叫我们长久在困难当中， Ada waktunya Dia juga akan memberikan kita kelegaan dan kebebasan. 困难之后，他带领我们到一个宽敞的地步。 Jadi ingatlah bahwa kesulitan hidup kita bukan untuk selamanya. 记得我们的困难不是永永远远的， Ada kalanya Allah bebaskan kesulitan itu semasa kita masih hidup. 当时候到了的时候，上帝要帮助我们脱离这些的困难。 Mungkin kita punya sakit penyakit yang berat. 可能我们有重病， Toh satu hari kita pun akan melewatinya. 有一天这个我们都要过去。 Mungkin Tuhan akan sembuhkan kita untuk selama-lamanya, tidak ada sakit penyakit lagi. 可能神就会叫我们的病痛离开我们， Yaitu ketika Dia menjemput kita. 特别是当他接我们回去的时候， Kalau waktunya sudah tiba. 如果时候满足了， Tapi kalau waktunya belum tiba, 但是如果时候还没有到， biarlah kita tetap bersabar dengan hidup mengandalkan Dia. 让我们忍耐，继续依靠神， Banyak baca firman Tuhan. 让我们多多的读神的话， Karena di situ ada kekuatan-kekuatan Allah yang akan terus diberikan kepada kita. 因为神的能力就在他的话语里面。 Kita harus banyak berdoa. 多祷告， Disitulah kita makin dekat dengan Dia. 在祷告中我们就亲近神， Banyak memuji Tuhan. 多赞美， Kita banyak waktu. 我们很多时间。 Saya seringkali ya kalau saya baca firman Tuhan gitu, setiap pagi bacanya berpasal gitu ya, sampai kadang 4 pasal, 5 pasal gitu saya baca. Kalau 每天早上我灵修按照这个程序读， kadang biarpun saya hamba Tuhan deh, kadang saya baca kalau nggak masuk semua gitu ya, saya suka juga sambil baca saya dengar gitu. 有 kan ada yang Alkitab yang dibaca gitu. 有的时候呢，我自己读；有的时候呢，我听这个读经的录音。 Ya, sambil dengar, sambil baca gitu. 那我一边听一边读。 Saya nggak tahu saya dapat banyak gitu. Jadi, 那这样呢，我就领受了很多。 saya merasa saya dengan begitu, ya kita masing-masing beda ya. Kalau saya sambil dengar, saya sambil baca, saya rasanya, aduh saya benar-benar kayak menghayati gitu ya masuk ke dalam. 每个人读经方法不一样，对我来说呢，我一边听自己又读，我觉得领受很多。 Ya, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, 但愿我们身为神的儿女， kita tahu Allah selalu hadir dalam kehidupan kita.
我们知道神一直与我们同在。 Biarlah hidup kita pun mau terus percaya, bersandar, berpengharapan di dalam Dia, dan kita terus mau bergantung hidup kita kepada Dia. 让我们继续依靠他，仰望他。 Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melewati masa-masa dalam hidup kita di dalam Tuhan. 让我们能够靠着主来过我们的每一天的生活， Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. 我们就会成为一个很有福气的神的儿女。 Mari kita berdoa. Saya persilakan untuk Limusu bersyukur akan firman Tuhan. 亲爱的天父上帝，谢谢你的恩典，在这个人心惶惶、局势不稳定的时候，你的话安定我们。但愿我们用信心的手来接受你的话在我们的心中。 Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, firman Tuhan menenteramkan kami. Biarlah kami mendengar dan mengimani firman-Mu dan kami simpan di hati dan kami menjalankannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. 我们感谢神，借着他的仆人使女把他的信息赐给我们，kita bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Chantal Jipin yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan satu puji-pujian di buku nyanyi edisi 1 nomor 30。让我们借着诗歌来回应我们所听见的信息，我们来唱这个第一季的诗歌本第30首。 信靠耶和华的人好像锡安山永不动摇。Orang yang bersandar kepada Tuhan seperti gunung Sion, tidak goyang, tidak goyang, tidak goyang. Mari kita angkat puji-pujian ini. 我们非常感谢神的恩典，也谢谢黄一平传道给我们美好的信息，提醒我们不要惧怕，因为有神与我们同在。我们来唱一首诗歌，第一季的诗歌本第30首《信靠耶和华》。Kita bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Chantal Jipin yang sudah membawakan firman Tuhan, mengingatkan akan kita bahwa Allah beserta dengan kita. Ya, walaupun ada susah, tapi kesusahan itu tidak seharusnya menggoncangkan kita, sebab Allah hadir, Allah beserta kita, dan Allah berkata, jangan takut. Mari kita angkat puji-pujian buku edisi yang pertama nomor 30, Orang yang beriman. 信靠耶和华的人好像锡安山永不动摇。 Orang yang beriman seperti apa? Seperti gunung Sion, tidak goncang dan tidak goncang, karena Tuhan beserta kita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Thank you.